Selamat datang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam subjek Pendidikan Moral Tingkatan 5, unit yang ke-12, Malaysia dalam hubungan antarabangsa. Dalam unit ini, murid akan belajar tentang yang pertama, memberikan maksud hubungan antarabangsa. Yang kedua, menjelaskan hubungan dua hala Malaysia dengan negara luar. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan mengekalkan hubungan Malaysia dengan negara luar. Yang keempat, mencerahkinkan cabaran negara dalam mengekalkan hubungan antarabangsa. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila melibatkan diri dalam usaha mengekalkan hubungan antarabangsa. Dan yang terakhir, mengamalkan kerjasama untuk mengekalkan hubungan antarabangsa dalam kehidupan seharian. Baiklah murid-murid, cadangan nilai untuk topik kali ini adalah nilai hormat, nilai tanggungjawab, nilai keberanian, nilai kerjasama dan nilai berterima kasih. Okey murid-murid, jadi pertama sekali kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan hubungan antarabangsa. Hubungan antarabangsa bermaksud pertalian dan interaksi antara negara di dunia. Okey, pertalian dan interaksi antara negara. Hubungan antarabangsa juga meliputi interaksi antara negara dan organisasi antarabangsa, syarikat multinasional dan pertubuhan bukan kerajaan. Dalam konteks Malaysia, hubungan antarabangsa merupakan usaha memupuk kesefahaman antara negara dengan negara lain untuk memenuhi keperluan dan memelihara kepentingan negara demi kemakmuran sejagat. Maksudnya kita adakan hubungan antarabangsa bukan sahaja-saja, ada kepentingan lah antara kepentingan negara dan juga untuk kemakmuran sejagat. Maksudnya kemakmuran bersama-sama lah. Okey, antara negara-negara di dunia. Okey, jom kita tengok hubungan antarabangsa yang dijalinkan oleh Malaysia. Ini antara contoh negara yang memiliki hubungan dua hala dengan Malaysia. Dua hala maksudnya antara Malaysia dan negara tersebut. Antara negaranya adalah, contoh kat sini adalah negara Jepun, okey, negara Emirat Arab Bersatu, negara China, negara Indonesia dan negara Australia. Ini contoh dua hala. Okey, jom kita tengok pula antara contoh pertubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia. So, bila mana Malaysia menganggotai pertubuhan-pertubuhan berikut, secara tidak langsung Malaysia juga menjalinkan hubungan dengan negara-negara yang terlibat lah. Okey, antaranya dekat sini adalah ASEAN, iaitu negara-negara Asia. Okey, kita ada OIC, kita ada PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kita ada Commonwealth dan kita ada NAM. Ini antara pertubuhan antarabangsa yang dianggoti oleh Malaysia. Jadi bila mana ada negara-negara lain yang menganggotai pertubuhan-pertubuhan tersebut, secara tidak langsung Malaysia juga menjalinkan hubungan dengan negara-negara tersebut. Okey, secara umumnya Malaysia menjalinkan hubungan antarabangsa yang melibatkan hubungan dua hala dan hubungan pelbagai hala. Okey, dua hala tu inilah antara negara Malaysia dan negara tersebut. Manakala hubungan pelbagai hala tu di dalam sesuatu organisasi lah. Okey, hubungan dua hala ialah hubungan antara dua buah negara dalam pelbagai bidang. Hubungan pelbagai hala pula melibatkan lebih daripada dua buah negara dan keanggotaan negara dalam pertubuhan peringkat serantau dan antarabangsa. Okey, contohnya Malaysia menganggotai pertubuhan serantau seperti ASEAN dan pertubuhan antarabangsa seperti PBB, OIC, NAM dan Commonwealth. Seperti yang telah ditunjukkan tadilah. Okey. Alright, dasar luar negara bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan negara serta menyumbang secara adil dan saksama melalui pertubuhan diplomasi yang efektif. Malaysia juga berpegang teguh dengan prinsip penglibatan bersama dan kerjasama serta menolak sikap pemencilan dan tindakan sebelah pihak.
Okey, so ini antara hubungan Malaysia dan juga negara-negara lain. Baiklah, seterusnya hubungan dua hala yang terbentuk antara Malaysia dengan negara luar dapat membantu untuk memelihara dan mempertahankan kepentingan negara dari aspek politik, keselamatan, ekonomi dan sosial. Pembaharuan dan perubahan yang pragmatik dalam hubungan antarabangsa ini telah membawa pelbagai inisiatif yang diusahakan bersama. Terdapat pelbagai bentuk kerjasama dalam hubungan dua hala antara Malaysia dengan negara luar. Okey, kita tengok apa hubungan dua hala antara Malaysia dengan negara luar. Yang pertama adalah keselamatan dan undang-undang antarabangsa. Okey, di mana hal ini untuk memastikan kedaulatan dan hak kedaulatan negara terpelihara, juga memastikan tanggungjawab dan komitmen negara di bawah undang-undang antarabangsa terlaksana. Okey, dekat di dunia pun ada undang-undang jugalah, kita panggil undang-undang antarabangsa. Okey, dan memelihara serta mempromosikan hak asasi manusia. Okey, hak asasi manusia ni dekat mana-mana negara pun ada undang-undang tentang hak asasi manusia. Okey, seterusnya adalah hubungan dari segi ekonomi, di mana hubungan perdagangan pada peringkat global, okey, bukan sahaja kita menjalankan hubungan ekonomi di dalam negara sahaja, tetapi kita juga ada hubungan dengan negara luar dalam bidang ekonomi. Okey, seterusnya dalam bidang ekonomi juga kita ada perkongsian teknologi dan kepakaran. Okey, contohnya kita nak buat sesuatu, nak meningkatkan sesuatu bidang ekonomi. So untuk meningkatkan bidang ekonomi, kita memerlukan kepakaran. Jadi kita import kepakaran tu dari negara lain untuk membantu kita lah. Okey, seterusnya ini paling penting, iaitu pelabur asing. Okey, dari segi ekonomi lah. Seterusnya kita ada dari segi politik. Okey, untuk memupuk hubungan politik yang baik dengan negara-negara asing, memantau perkembangan politik negara asing dan kesannya kepada negara. Okey, kalau kita ada hubungan dengan negara tersebut dan sekiranya ada masalah dalaman dalam negara tersebut, jadi ia juga memberi kesan kepada kita lah, kepada negara kita. Okey, memudah cara lawatan negara, lawatan rasmi dan lawatan kerja pemimpin antara negara. Sebab tu kita adakan hubungan diplomatik, kita panggil. Okey, alright. Seterusnya dari segi sosial, bantuan kemanusiaan. Sekiranya ada negara-negara yang terlibat dengan bencana ataupun peperangan, jadi kita sebagai negara anggota ataupun negara yang menjalinkan hubungan, jadi kita bertanggungjawab lah untuk memberi bantuan kemanusiaan dari segi perubatan, dari segi makanan, pakaian. Okey, bantuan kemanusiaan. Seterusnya kita adakan perkongsian silang seni dan silang budaya. Bertukar-tukar budaya lah. Budaya luar lain, budaya negara kita lain. Jadi itu yang bila kita bertukar dan saling berkongsi budaya, kita panggil sebagai silang budaya. Okey, dan akhir sekali, pelestarian alam sekitar. Mana-mana negara juga mengamalkan kelestarian alam sekitar demi menjaga dan memelihara penduduk bumi. Okey. Okey, baiklah. Hubungan dua hala Malaysia dengan negara luar juga perlu dikekalkan demi menjaga kepentingan bersama. Selain menegakkan kedaulatan dan memelihara hak kedaulatan negara, hubungan ini juga merancangkan kerjasama dalam pelbagai bidang yang dapat menjanakan kemajuan dan menaikkan taraf hidup rakyat. Banyak kepentingan yang diperoleh oleh Malaysia apabila menjalinkan hubungan dua hala. Kepentingan mengekalkan hubungan dua hala antara Malaysia dengan negara luar adalah seperti berikut. Okey, kita tengok apa kepentingan mengekalkan hubungan antara Malaysia dengan negara luar. Apa yang kita akan dapat dan kenapa kita perlu mengekalkan hubungan itu. Okey, yang pertama adalah dari segi politik.
Okey, kita dapat memelihara kedaulatan negara. Kemudian kita akan dapat membantras kegiatan jenayah dan keganasan. Seterusnya dapat meningkatkan imej negara. Okey, bidang kedua adalah dari segi bidang pendidikan, di mana kita akan dapat mempelbagaikan inovasi pendidikan. Dapat mempelbagaikan pendidikan. Sebab itulah kita ada program pertukaran pelajar antara Malaysia dengan Korea, Malaysia dengan China. Maksudnya dihantar pelajar dia ke Malaysia dan Malaysia juga menghantar pelajar Malaysia ke negara mereka untuk pertukaran dalam bidang pendidikan. Okey, seterusnya yang kedua dapat meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia. Maksudnya pendidikan di negara kita ni diiktiraflah di peringkat dunia. Okey, dan seterusnya menumbuhkan institusi pendidikan antarabangsa. Sebab itulah kita ada universiti ataupun institusi pendidikan yang mana ada pelajar-pelajar dari luar negara yang belajar di Malaysia. Sebab itulah pentingnya kita menjalinkan hubungan dengan negara luar. Okey, yang ketiga, dari segi ekonomi, okey, kita akan dapat meningkatkan pendapatan negara. Sebabnya bila kita ada hubungan dengan negara luar, jadi negara luar percaya kepada negara kita dan berkemungkinan besar dia akan melabur ke dalam negara kita. Jadi itu adalah salah satu sumber pendapatan negara. Okey, seterusnya dapat mempelbagaikan sumber ekonomi, bertukar-tukar sektor ekonomi lah. Okey, dan akhir sekali dapat membuka peluang pekerjaan. So bila sektor ekonomi dikembangkan, jadi sekaligus membuka peluang lah, peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Okey, yang keempat dari segi keselamatan, di mana kita akan dapat membina hubungan dunia yang selamat. Maksudnya negara luar hormat kedaulatan negara kita dan kita juga menghormati kedaulatan negara-negara lain. Okey, membantras jenayah antarabangsa dan menjamin keamanan negara. Okey, yang terakhir dari segi sains dan teknologi. Ini pentinglah terutamanya sekarang. Okey, perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Okey, kita akan dapat memastikan kemajuan teknologi negara setanding dengan negara luar melalui pertukaran teknologi. Okey, dalam era globalisasi ni, jadi kepentinganlah untuk kita sama-sama menaik taraf kemajuan teknologi negara ni setanding dengan negara-negara lain. Okey, dan akhir sekali meningkatkan keupayaan negara dalam pelbagai bidang perubatan seperti penghasilan vaksin. Seperti yang kita tahu sekarang ni, masyarakat dunia dilanda dengan virus COVID-19. Jadi kita memerlukan vaksin untuk mengekang penularan virus tersebut. Jadi kita memerlukan kepakaran lah dari negara-negara yang pakar dalam menghasilkan vaksin yang boleh mengekang penularan virus tersebut. Jadi bila kita ada hubungan dengan negara luar, jadi sekaligus dapat membantu kita dan memudahkan kita untuk mendapatkan vaksin tersebutlah dari negara luar. Okay. Alright, seterusnya, banyak cabaran yang perlu dihadapi oleh negara dalam mengekalkan hubungan dengan negara luar. Semua cabaran ini perlu ditangani agar dapat menjalinkan kerjasama dan keselamatan pada peringkat dunia. Yang berikut merupakan antara cabaran dalam mengekalkan hubungan antarabangsa. Okey, kita tengok apa cabarannya. Yang pertama dari segi perbezaan agama. Setiap dalam Malaysia pun ada perbezaan agama, apatah lagi dengan negara-negara di seluruh dunia. Okey, ada banyak agama. Jadi perbezaan agama inilah yang menjadi cabaran kepada Malaysia untuk menjalinkan hubungan dengan negara luar. Yang seterusnya adalah kepelbagaian budaya dan bahasa. Okey, dalam Malaysia pun ada banyak bahasa, apatah lagi dekat luar negara pun lagi banyak bahasa. Jadi
kepelbagaian inilah yang akan yang menjadi salah satu kekangan dan cabaran kepada Malaysia untuk mengekalkan hubungan antarabangsa. Seterusnya kita ada perbezaan ideologi. Perbezaan ideologi pun sama jugalah. Okey, setiap negara dan setiap kawasan tu ada ideologi yang tersendirilah. Okey. Yang keempat, kedudukan geografi sesebuah negara. Contohnya kita berada di sebelah apa? Contohnya kita ada negara di bahagian barat, ada yang di bahagian timur, okey, ada yang di bahagian selatan. So kedudukan geografi itu juga memainkan peranan lah, dan juga memberikan mewujudkan perbezaan di setiap kawasan. Okey, dan akhir sekali kita ada cabaran yang paling besar, iaitu kejatuhan nilai mata wang negara. So bila sesebuah negara tu mengalami konflik ataupun ketidakstabilan ekonomi dan juga politik, jadi dia mengganggu gugatlah dari segi nilai mata wang negara tersebut. Okey, so bila jatuhnya nilai mata wang negara, jadi ia akan memberi kesan kepada pelabur asing untuk terus melabur dalam negara kita. Jadi 5 perkara ni perlu dihadapilah untuk mengekalkan hubungan antarabangsa. Okey, jadi Malaysia telah menunjukkan reputasi. Reputasi ni macam apa tu? Apa nak cakap, reputasi ni macam menunjukkan kecemerlangan lah. Okey, reputasi yang baik ni kecemerlangan lah dalam hubungan antarabangsa. Hal ini terbukti dengan kejayaan negara mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi dan sosial dengan negara-negara di dunia. Kita patut berterima kasih, berasa bangga dan gembira dengan reputasi baik yang diraih ini, serta perlu berusaha untuk terus mengekalkannya demi kepentingan negara dan kemakmuran sejagat. Baik, kita tengok pemulihan pada buku teks masing-masing pada muka surat 180. Okey, jadi kat sini dia bagi satu tugasan, iaitu terokai hubungan antarabangsa di bawah. Okey, cara pelaksanaannya, kenal pasti negara yang menganggotai pertubuhan tersebut. Ada diberi, yang pertama adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB. Okey, di mana kita kena kenal pastilah negara mana yang menganggotai pertubuhan berikut. Okey, jadi PBB dia ada 195 buah negara anggota. Di banyak negara, ini antara pertubuhan terbesar lah. Okey, 195 buah negara, dan antara negara yang menganggotainya adalah Malaysia lah. Okey, Malaysia, kita ada Afghanistan, Amerika Syarikat, kita ada Arab Saudi, contoh lain macam Argentina, Bahrain, Belanda, India. Okey, itu antara contoh daripada 195 buah negara tersebut. Jadi bolehlah cari di carian Google. Okey, mana negara anggota daripada 195 buah itu. Okey, yang kedua kita ada Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun kita panggil ASEAN. Okey, maksudnya negara-negara ASEAN lah. Okey, ini antara negara-negara ASEAN. Kita ada Malaysia, kita ada Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Ini antara negara Asia lah. Okey, yang ketiga, dia minta untuk kita cari negara anggota bagi Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun OIC. Okey, OIC ada 57 buah negara anggota. Okey, di mana antara negara anggotanya adalah Malaysia sendirilah. Malaysia, kita ada Indonesia pun join juga OIC, Lebanon, Iran, Jordan,
Qatar, Arab Saudi, Brunei. Ini antara negara-negara Islam lah. Okey, negara-negara Islam. Okey, yang keempat, ada pergerakan negara berkecuali yang kita panggil NAM. NAM, NAM. Okey, so ada 120 buah negara anggota yang berkecuali yang tidak memihak mana-mana blok kuasa. Kita panggil sebagai NAM, pertubuhan ataupun pergerakan negara-negara berkecuali. Okey, so antara negara di antara 120 buah tu adalah Malaysia sendiri. Lepas tu kita ada Sri Lanka, ada India, ada Zimbabwe, ada Mesir, ada Vietnam, Iran. Okey, so ada itu antara daripada 120 buah negara lah. Dan yang terakhir adalah Commonwealth. Okey, Commonwealth. Kita ada 53 buah negara Commonwealth. Okey, sebab itulah kita ada sukan Commonwealth. So bila ada sukan Commonwealth tu, itu antara negara-negara yang bertanding di dalam Commonwealth tu adalah negara-negara anggota lah. Contohnya kita ada Malaysia, ada Australia, ada Kanada, ada Kenya, ada Pakistan, Singapura, apa lagi, New Zealand. Okey, itu antara negara-negara yang menganggotai Commonwealth. Okey, so tengok dalam ruangan warna biru tu, dia kata jelaskan perasaan anda apabila mengetahui Malaysia mempunyai hubungan pelbagai pertubuhan dunia. So apa perasaan kita? Mestilah kita akan rasa bangga, kita rasa gembira. Sebabnya Malaysia ni diiktiraf di peringkat dunia, dan sekaligus memudahkanlah urusan kita untuk menjalinkan hubungan, mendapatkan bantuan, berkongsi kepakaran. Itu antara kebaikan-kebaikan yang kita akan dapat lah bila kita menjalinkan hubungan pelbagai hala. Okey, seterusnya pada muka surat 181, dia ada tanya dekat situ, bagaimanakah anda dapat membantu Malaysia mengekalkan hubungan dengan negara luar? Ini peranan kita lah sebagai rakyat Malaysia. Apa peranan kita nak kekalkan ataupun nak bantu Malaysia untuk kekalkan hubungan dengan negara luar? Okey, semestilah kita perlu mengekalkan kemakmuran negara. Ini sangat penting. Okey, sebabnya bila sesebuah negara itu makmur dan harmoni, jadi yang lain pun akan terpelihara lah, dari segi politik, dari segi ekonomi, sosialnya pun sama. Bila semua terpelihara, keadaan aman, damai, so negara luar pun akan percayalah dan akan yakin untuk melakukan ataupun menjalinkan hubungan dengan negara kita. Okey, ataupun kita juga boleh menjaga imej negara dengan mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa lah. So bila contohnya kita menyertai Commonwealth, okey, dan dapat pula pingat emas dalam sukan Commonwealth, so dekat situ negara-negara anggota tu akan kenal lah, oh Malaysia pakar dalam sukan ni, jadi secara tidak langsung akan meningkatkan imej negara kita lah dekat situ. Okay, alright. So seterusnya, soalan yang ditanya adalah, Malaysia tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan sebuah negara. Namakan negara tersebut. Negara apa? Okay, alright. So antara negara yang kita tidak menjalinkan hubungan adalah negara Israel. Okay, kalau tengok pada pasport perjalanan antarabangsa, okey, ada tertulis dekat situ kecuali negara Israel. Maksudnya kita sebagai rakyat Malaysia boleh pergi ke mana-mana kecuali negara Israel. Sebabnya negara Malaysia tidak mengiktiraf negara Israel sebagai sebuah negara berdaulat. Okey, kalau tingkatan 4 awak ada belajar tentang
ciri-ciri negara berdaulat. Okey, jadi Malaysia tidak menganggap Israel sebagai sebuah negara berdaulat, dan kebanyakan negara-negara Islam di dunia enggan untuk mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Sebab itulah kita tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara Israel. Okey, so itu sedikit perkongsian di muka surat 181. Okey, so semoga bermanfaat untuk topik kali ini, dan sehingga bertemu lagi. Terima kasih.